Dan selamat datang ke dalam ruang lanjutan lokal. Okey, jadi sekarang ni sesi 1 jam terakhir pula 8 sampai 9 bersama dengan Zul. Hai Zul. Hai, betul. Okey. Dah makan dah tadi? Wis, sempat laksa Sarawak, betul. Nyaman. Okey. Aman. Nyaman Oh. dia, raya. Okey. Hmm. Zatul esok baru cek lemang. Hari ni patut buat lemang. Tak ada nak buat dah. Kita beli je mana siap esok. Lemang Alright. tunjuk. Apa sesi malam ni? Analisa pasaran semasa. Apa yang Zul nak bincangkan untuk sesi malam ni, Zul? Okey, kita sedang memerhatikan sesi awal tadi kita membincangkan mengenai pergerakan USD JPY ya. Hampir nak break sebabnya kalau USD JPY break ke bawah daripada Julai punya low ni Zatul, paras terendah untuk bulan Julai ya. Sekiranya itu berlaku, kita mungkin akan nampak pergerakan yang lebih besar dekat pasaran saham ke bawah Zatul ya. Hampir lagi dan sekiranya itu berlaku, maksudnya sentimen lebih negatif lah. Kita ada sell off dalam pasaran saham. Kita akan ada JPY yang mengukuh, maksudnya pair JPY itu jatuh dan US dollar akan bergerak lebih sideways. Jadi pada awal sesi tadi kita ada JPY dan US dollar yang bergerak seiring, tetapi nampaknya JPY dah mula lebih kuat semasa. Interestingly, kita ada pergerakan minyak semasa. Kita ada satu trade idea masa sesi saya tadi Zatul, untuk minyak, pergerakan minyak, biarpun kita ada OPEC yang telah bersetuju untuk meningkatkan pengeluaran mulai Ogos, tetapi the thing is, the big picture is demand untuk minyak ni masih lagi lebih tinggi daripada supply. Jadi kita lihatlah apa dekat chart, apa yang kita peluang layangan yang ada lepas ni Datul. Okay, thank you Zul. Jadi tu yang Zul akan kongsikan dengan anda semua kejap lagi. Waalaikumsalam Aisyah, Galih, bila nak ajar? Lambat lagi Zatul nak ajar tu. Kita ajar promosi je, okay sekarang ni. Alright, teruskan bersama dengan Zul. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat ruangan komen macam biasa. Dan Zul akan jawabkanlah dari semasa ke semasa. Okey, kalau Zul dah sedia, saya serahkan dekat Zul pula. Oh ya Zul, lupa. Nak bagi tahu, esok kita cuti. Esok kita cuti, tak ada live. Okey, kita kembali secara langsung hari Rabu. Esok kita nak makan lemak. Boleh upgrade saya punya laptop ni Datul. Nak tambah RAM dengan SSD. Esok boleh buat apa yang patut. Okey. Alright, terima kasih Zul. Kita serahkan kepada Zul pula. Silakan. Thank you Datul. Selamat Raya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bersama saya sekali lagi Zulkifli Zul Razak dalam sesi penutup kita untuk ruang lanjutan lokal. Kita buat analisa pasaran ya. Waalaikumsalam Aisyah. Saya perhatikan tadi sesi Wani ya, ikut sesi Wani kita akan ada seorang lagi instruktor kita pada insya-Allah pada Khamis nanti. Aisyah, belajar gunakan tool yang simple ya. Kalau anda tak, sebenarnya untuk saya cuba untuk simplify apa yang saya tunjukkan kepada anda. Tapi of course trading ni bergantung kepada pemahaman masing-masing. Cari apa yang anda faham. Sebab trading bukan hanya kepada teknik. Teknik anda gunakan satu yang anda faham. Tetapi lebih kepada kepada anda punya pengurusan sebenarnya, risk management. So ikut kita ada ramai instruktor kita dekat XM. Saya, Imran, insya-Allah kita ada Wani hari ini, dan Khamis nanti anda akan tengok siapa dan kita pelbagai cara, pelbagai kaedah, semuanya bertujuan yang sama, adalah untuk anda mencari diri anda sebagai seorang trader dan memahami pergerakan pasaran, cari trend. Jadi basic dia adalah kepada cari trend. Wassalamualaikum. Okey, jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Zul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan selama lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat dahulu dalam secara besarnya pergerakan pasaran semasa. Kalender pada hari ini agak kosong sebenarnya. Kita data yang senyap, agak senyap.
kita esok kita akan ada Australia punya minute meeting. Secara asasnya pada hari ini kita ada pada hujung minggu OPEC telah bersetuju untuk mula meningkatkan pengeluaran pada bulan 8, bulan depan ya. 400,000 barrel per day, 400,000 million barrel per day. Peningkatan pengeluaran lah 400,000 million barrel per day. Jadi itu menyebabkan kita nampak untuk sebenarnya dia satu yang positif sebab pasaran sedang bimbang kepada inflation. Jadi dengan peningkatan pengeluaran tu kita nampak untuk harga minyak agak reda sedikit lah dia punya movement up. Tetapi adakah itu menukar trend? Saya tak nampak pada waktu ini ya. Cikgu Helmi dah jadi businessman. Okey, jadi tumpuan minggu ni kepada ECB pada Khamis nanti pada pukul 7.45 dijangkakan mengekalkan polisi sedia ada. Perhatian kepada kepada bahasa dia dan whether anything dia sebut mengenai menamatkan bantuan. Saya tak nampaklah dia buat apa-apa. I don't see anything dia, untuk ECB pada Khamis ni. Dan of course pada Jumaat nanti kita akan tengok untuk PMI. Ini yang lebih penting lah. Kita nak tengok aktiviti ekonomi sepanjang bulan 7. Ni adalah balik paling awal mengenai GDP. Ni data dia penting. Yang ni data penting. Okey. Dekat chart apa yang kita nampak, kita dah bincangkan petang tadi, kita ulang sekali lagi. Saya sempat tukar untuk US 500 ni sebabnya pergerakan semasa ni dah lebih 1618 ya. So ini akan membuat satu yang lebih besar dan kalau ini adalah satu pergerakan yang besar, then saya kena jadikan dia sebagai wave 4 ya. Sebelum ni saya jadikan dia 1 dan 2. So I'm looking at this sebagai dalam structure yang lebih besar, iaitu kepada kepada satu correction. Apapun sekiranya dia buat 3 wave nanti, belum sekarang masih ke bawah. Sekiranya dia buat 3 wave ni nanti kita akan cari long dekat sini. Selepas dia break A kat sini selepas dia naik balik dan turun balik dan break yang ini nanti. Belum sekarang. Saya tak bagi level, tunggu dia buat this correction sebabnya di time frame besar kita masih ada incomplete masih ada pergerakan yang ke atas. Jadi maksudnya sekiranya saya lihat ini akan buat zigzag. Wimon, apa maksud dia Wimon yang kita bincang petang tadi? Sekiranya ini buat zigzag, instead of dia buat 3 yang kecil, apa maksud dia? Apa maksud dia? Pian, Galih, Aisyah, Rashidi, wassalam. Pakai 1. Ni dah 1. Ni nak masuk 1 lagi. 2 terabyte dah. SSD saya 2 terabyte. Besok tambah 1 lagi. Apa maksudnya? Kita bincang tentang tadi kan? Untuk indeks, ingat ada tiga instrumen. Ni sambil-sambil kita ulang kaji mengenai market dynamic. Nombor 1, indices. Nombor 2, yen. Dan nombor 3 adalah yen. Nombor 3 adalah US dollar. Okey. Sekarang ni saya hang. Apa tu? Apa benda saya hang? Aisyah. Okey. Jadi maksudnya kalau kita jangkakan indeks, dia ada tiga je jenis tiga yang asas sama ada satu, kecil dah pula kejap. Sama ada ini dekat indeks ini dekat indeks indices. Level semasa break 1618. Satu saya tukar dia tadi So kita menjangka dia buat benda ni 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5. Okey. Kalau simple dia buat 1 2 3 sahaja. Okey. So sekarang ni kita dah ada yang ini. Dia tak dapat buat 3 sebab US 500 ni yang ini turun ni dah melangkaui 1618. Nampak? Yang ini
dah lebih 1618. Wassalam, Bat. Bat. Ni dah lebih 1618. Maksudnya ini akan jadi motif. Faham? Jadi kalau dia jadi motif, 1, 2, 3, 4, 5. Sini akan jadi 1, 2, 3 dan ada satu lagi motif. Betul? Sebab itu saya tak bagi entry dia, Limon. Faham tak kenapa saya tak bagi entry dia? Sebab benda-benda ni, indeks. Sebab indeks menunjukkan kita akan ada correction yang lebih besar. Faham? Sebab tu saya tak bagi entry dia. Okey? Ada nampak untuk indeks dah ada 1618 tu. Dah ada 1618 ya. Ini mungkin 12 123. Izan. Waalaikumsalam. Faham? Jadi kalau kita jangkakan untuk indeks buat yang lebih besar, yang structure yang lebih besar, instead of cuma kecil macam ni, okey, maksudnya saya akan terpaksa tukar untuk USD JPY ni ke mana? Saya akan tukar untuk USD JPY ni macam ni. Ini adalah 1, 2 dan 3. Faham? So, sekarang, struktur sekarang ni adalah yen dynamic. Okey? Ini. Ini saya akan tukar kepada ni. Lepas kita punya sesi ni, saya akan tukar. Ni macam ni. Tukar sekarang pun boleh. Ni macam ni. BO. Dia macam ni. Mata tak nampak. Okey, ini akan jadi buat correction yang lebih besar. Dan dekat sini akan jadi ini. A, B dan C. Okey, dan dia akan buat W, X dan Y. Okey, kenapa ini penting? Sebab ini break. Okey, so ini akan jadi W, X dan Y. Jadi kalau kita ada position UJ tu, anda boleh close dia. Kalau anda nak close, anda boleh close dia. Itu adalah untuk UJ. Untuk UJ ni. Okey, ni nanti saya lukis lah. Okey, jadi ini adalah untuk UJ. Satu correction yang lebih dalam. Tak. Minyak struktur dia lain. Tak sama struktur sekarang. Okey. Yap, minyak saya trade. Minyak tu valid. Ini tak dapat. Ini tak, sebab ini adalah bukan higher high. Itu beza dia. Minyak pullback daripada higher high kan. Minyak ni pullback daripada higher high. Itu beza dia. Pullback ini adalah 3 wave. So kita jangkakan akan ada reaksi sekurang-kurangnya 3 wave kat sini. Minyak memang ada dalam market outlook. Itu zone dia dalam kawasan ini. Okay. It could be doing this. Ini adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sudah naik ke atas. It could be doing this. Apapun limit order kat sini 50%, kita akan X kepada Y 50%, kita akan letakkan BE. Keluar separuh, letakkan BE. It could be doing that. Tak kisahlah apa pun. Kalau dia buat yang itu, kita masuk ke bawah. Yang ini 3 wave. Kalau dia 50%, kita keluar separuh. Itu je. Minyak struktur dia lain. Untuk ini yen pair, ini jadi sama macam minyak tadi lah.
Sebab X kepada Y ada berapa lekuk? 3 lekuk kan? So, kita jangkakan kat sini A, B, C macam ni. Faham? Ini 1, 2, 3 W, X dan satu lagi Y. Okey, ini W, X dan Y sini. Ini W, X dan Y. 3 wave. Sebab kita ada pada masa yang sama US dollar pun kuat. Tu yang sebab dia tak ni sangat untuk UJ. So untuk yen pair anda tak masuk dekat equal leg kat sini. No, you don't enter kat sini Yep. Same goes for all indices. So untuk indeks kita jangkakan yang lebih dalam. Untuk indeks kita jangkakan wave 4 dalam yang lebih besar. So US 500 saya dah tukar. US 500 saya dah tukar kepada 4 lebih dalam. Ini pun sama. Ini yang lebih besar. Dan juga kepada DEX yang lebih besar. DEX jauh. Correction yang lebih besar lah untuk indices. Okay, Spain 35 ke bawah lagi. Kalau anda dah ada position last time, dah kena stop loss dah yang ni. Spain 35. Jadi kat pullback ini kita tak enter. Pullback ini kita tak enter. Pullback ini sebab tak ada equal leg. Kita dah tukar dia. 1, 2. Ini dah dalam ini dah dalam equal leg. Okey. Maksudnya kita akan ada wave 5. Sebab itu Khalif saya suruh tukar kepada semua ni sebagai motif. Satu saya suruh dia tukar kepada motif. Nampak? Ini jadi benda lain. Structure ini kita jadi A. Ini adalah B. Dan kita sedang tunggu C nanti. Jadi Spain 35 semasa structure dalam kawasan C ini anda tak trade dia. Anda tak trade dia. Saya dah tukar kepada the whole structure. Anda satu ni breakout atas ini. So sekarang ni any pullback kawasan ni tak ada. Kawasan sini nanti kita akan cari untuk equal leg. Kalau dia ada buat 1, 2, 1, 2, 1. 2 dan kita trade. Kalau itu berlaku. Okay. Itu Spain 35. Spain 35 is doing that 4 also. Deep correction. Lain daripada tu, saya minat kepada US 500, saya minat kepada kepada ini, kepada US 30. Bila kita nampak 3 wave yang clear kat sini nanti. 1, 2 dan 3. Bila kita nampak 3 wave yang clear nanti itulah US 30. So kita ada US 500, US 30, pilih salah satu. Even kepada Nasdaq ni Nasdaq ni clear trending lah Even kepada sini, cumanya untuk Nasdaq ni kalau anda tarik 1 dan 2 ni kita dah masuk equal leg. Jadi Nasdaq tak masuk dalam book kita. Sebab structure ini kita anggap sebagai complete. So kalau nak trade, anda trade US 500, US 30 yang ada incomplete structure. Don't trade anything yang tak ada incomplete structure. Even momentum structure. DEX pun sama. Kita lihat kepada pullback yang lebih besar. Pullback yang lebih besar, 4 ni. So 1 dan 2. Kawasan ni, dia ada incomplete. Tak habis lagi. Dia break higher high. Ada trend dari belakang. So kat sini 1, 2, 3. Yang sini. Pilih 1, 2 dan 3. Kita akan cari peluang. Complete to leading.
Apa maksudnya complete to leading? Mungkin tapi structure untuk kita trade, Ketua Gadis. Structure untuk kita trade tu. So yang kita ada, kita akan tunggu untuk indices. Saya tulis kat sini, US 500 cash, US 30 cash, and Germany 30 cash, long with 4, entry on 7. Okey, 3 ni Okey, yang lain tak ada untuk indices. Untuk indices JP225, bagi siapa yang nak tutup, anda tutup position anda. Ini dah break W. So nampaknya kita akan ada 1-3 wave kat bawah ni. Kalau anda nak tunggu, belum kena BE, anda tunggu this move. Anda tunggu this move. Dia akan buat reaksi daripada sini. W kepada X ni 618764, dia akan buat satu yang macam ni. Faham? So kalau anda nak close, anda close bila ini berlaku. Bukan nak short daripada situ. Jangan short dari situ pula. Okey, itu adalah untuk JP225. Kita ada dua position tu, UJ dan ni UJ dan juga JP225. Jadi dua ni kita dah ambil partial profit. So what you do is anda boleh close dia bila ada bounce nanti. Bila ada bounce kat sini nanti Bounce itu membolehkan untuk kita trade sekiranya any yen pair yang kita ada sekarang ni adalah Euro JPY ni. I don't really like it. Sebab sini tak break. Ini tak break. Ini break ke tak? Ini tak break. Yang ini. Kalau ini break, then pullback ini kita boleh trade. Euro JPY tak. GBP JPY dah masuk equilibrium. Jadi kita tak ada lagi sisa trend. AUD JPY kita tunggu dia dah masuk dah pula. Kalau tak, kita dah boleh entry untuk pullback ini Bagi mereka yang intraday, anda boleh trade B ini. Bagi mereka yang nak swing, anda tak masuk sekarang. Untuk CAD JPY pun dah complete. Ini A dan B kalau anda ambil, ini pun dah sampai equilibrium. Ini pun dah sampai equilibrium dia. Ada kemungkinan untuk dia buat yang lebih dalam tau. Apa pun tak tahu. Dia dah masuk equilibrium. Itu je saya tahu. Lain daripada tu, dia nak buat apa, dia boleh buat apa saja daripada situ. So, I don't know. Untuk yen pair, yang saya tahu, saya akan tukar untuk UJ ni ke bawah. Ni nak break dah. Saya akan tukar dia kepada this structure. Di mana kita masih lagi dalam wave 2 ni. Faham? Yang 2 ni. Tukar macam ni. Okey. NZD JPY. Kejap Saya tak lihat NZD JPY. NZD JPY. Kalau NZD kuat tau. NZD JPY. Maksudnya kita dalam wave 4 ni. Kalau NZD JPY, kalau any pullback 1, 2, 3, anda boleh short. Yang ini kat sini. Kalau dia buat pullback ini, anda boleh short dia. Ini tak sampai lagi kan. 1 dan 2. Ini tak sampai lagi. So any pullback ini nanti anda boleh short. Pullback kepada this structure. Pullback kepada this structure. Structure ini Structure ini. Structure ini. Pullback dia 3 wave, anda boleh short. Okey, maksudnya sekarang ni invalidation dia adalah kat sini. Itu invalidation dia.
So 3 wave ini anda boleh short. Asalkan anda tak pergi short index, anda short yen pair, jangan short index. Asalkan anda tak pergi short index, anda okey. So 3 wave correction, NJ, NZD, JPY, NZD, JPY, short any 3 wave bounce. Okey, itu adalah untuk yen pair. Jadi cuma satu. Saya nak bagi satu lagi tapi tak ada dekat XM. Ini. Ini dah sampai rasanya sekejap. Dah sampai dah. Ini hampir sampai. There will be a pullback kat sini. 1, 2, 3. Yang dalam lepas tu jatuh balik. Ini adalah SEC JPY. Sekejap Okey, kenapa dia tak... Okey, itu adalah untuk yen pair. Ini adalah apa tadi? AUD JPY kat sini. AUD. Asalkan anda tak short index, you okay. Nak short index, anda short yen pair. So yang satu-satunya yen pair yang ada incomplete sequence adalah NZD JPY. Jadi blue box kat sini bukan untuk anda enter long tau. Saya tak letak pun dalam tu. Okay. Itu adalah untuk yen pair. Next kita tengok kepada dolar. Dolar masih lagi dalam kitaran dalam kitaran motif dia. Dolar masih lagi dalam kitaran motif. So we might end 3 ni anytime. So dolar masih lagi ke atas. Masih lagi ke atas. 2 ni anda boleh long nanti. Maksudnya untuk EU ni, bila structure ini complete, 3, 4, 5, 2 ni anda boleh short. Sama seperti NJ tadi kan, Raymond? Ni anda boleh short. Okey, syarat dia, breakout ini kena 1, 2, 3, 4, 5. Tak kisahlah rupa dia nanti macam mana. Kalau dia rupa macam ni ke, 2, 3, 4, 5 ke. 1, 2, 3 anda boleh short. Faham? Asalkan kat sini ada apa? Incomplete sequence dan ada divergence. Faham? Anda boleh trade 2 ni ke bawah. Kena ada divergence. Tak ada divergence, jangan trade dia. Jadi belum sekarang. Ini mungkin by end of the week. Belum. Lain daripada tu, GU pun dah break. 2 ni anda boleh cari peluang nanti. 2 ni nanti. AUD US dollar sama. AUD US dollar tak ada. Ini tak ada setup. Ini tak ada. AUD US dollar tak ada. NZD US dollar pun tak ada. 1, 2. Ini tak ada. USD CAD. Okey, 2 nanti anda boleh cari peluang untuk long. 2 nanti. Ini some sort of 3 dalam 3. Tengok dia punya RSI ni. Ini adalah yang tertinggi. RSI kat sini adalah tertinggi. So ini adalah 3 dalam 3 dalam 3. Faham? Ini 3 dalam 3 kat sini. Jadi 2 nanti anda boleh trade sekiranya kita masih ada incomplete sequence. Ni nampak macam complete je kan. Ini nampak macam complete. Nampak macam complete. Saya update chart malam nanti untuk structure semasa. Sebabnya kita ada dolar yang mungkin saya akan lebih bullish kepada dia. Maksudnya instead of ini habis sebagai kat sini, kita mungkin akan ada yang lebih besar macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
dan 5 lagi selalu jatuh. Dah masuk short. Okey, yang ini. Okey, nampak macam tu lah. But there will be a reaction daripada tempat, kalau anda masuk dalam blue box, there will be a reaction. Kawasan ni, there will be a reaction. Tapi sebab momentum dia terlalu laju, momentum yang kat sini, ini anda tak dapat katakan ini wave 1. Ini kena wave 3. Some sort of wave 3. But there will be a pullback. Wave 3 akan ada 4 dan 5. There will be a pullback. There will be a pullback. Satu saya tak bagi, saya lupa nak buang kat sini. Ini sepatutnya tak ada kat situ. Belum. Sebab saya tengah assess nak letak US dollar sebagai apa? Sebagai 3 wave ataupun cuma correction yang kecil. Sama macam ni juga. Ingat ya. Jadi kalau anda katakan UJ tadi, indeks buat benda ni, UJ akan buat yang lebih dalam. Yen pair akan buat yang lebih dalam. Maksudnya, untuk dolar, US dollar, untuk semasa apabila dolar indeks ni mencapai resisten yang kat sini nanti, kawasan sini, dia habis ni, dia akan lebih sideways, faham tak? Dia habis yang ni, dia akan lebih macam ni. Kat sini. Okey, dia akan lebih sideways. Maksudnya kita akan ada 4, 5, 4, 5, 4, 5. Dia akan buat yang lebih macam ni. Dia akan buat yang bentuk ending ni Dia akan buat macam tu. Ending diagonal lah kat ujung ni nanti. Maksudnya struktur 4 kepada 5 ni nanti akan berbentuk diagonal seperti yang saya lukis sekarang. Faham? Kita tengoklah apa ni. Sekarang ni saya cuma tunggu confirmation. Wah, ni dah break dah. Kita dah ada apa yang saya sebutkan petang tadi. So ini dah break. UJ dah break. So seperti yang kita lukis, there will be yen. Kalau ada pullback dekat NJ tadi, 3 wave, anda short, itu adalah untuk NJ. Indeks akan buat yang lebih dalam. Dan dolar akan lebih sideways. Dolar akan lebih sideways. Dan itu bermakna untuk gold, silver ni masih lagi ke bawah. So kita tak akan jadikan ini terlalu ni. Kita akan habiskan 3 kat sini. Faham tak kenapa saya tak dapat katakan gold akan pecut? Sama ada kita ada 1 dan 2, apa pun ini tak ada sequence. Pada sekarang ni dia boleh jadi 1, ini habis tau, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, lepas tu jatuh ke bawah. Ataupun ini seperti yang kita lukis, ini 1, 2. Apa beza 2 tu? Apa beza kalau saya lukis macam ni? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, lepas tu 5 lagi. Ataupun saya lukis macam ni. Apa beza dia? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya lukis macam sekarang ni. Lepas pullback akan ada yen dynamic. Apa maksudnya kali? Sekarang ni tengah yen dynamic kali. Sekarang ni tengah yen dynamic. Kan kita cakap tadi, bila UJ break, itu yen dynamic. Dan dia tak habis lagi. Dia akan ada 1 lagi ke bawah. Okey, apa beza 2 ni? Apa beza 2 ni? Yang ini adalah wave 1. Kita extend wave 1. Yang ini kita extend wave 3. Apa beza dia? Ni kita cerita pasal sequence. Saya takkan sebut benda ni lagi. Apa bezanya? Hujung minggu kita sebutlah. Apa bezanya? Kalau saya lukis nombor 1 dan nombor 2 ni. Apa beza dia kalau market dynamic? Galih?
Apa beza dia? Kalau saya extendkan wave 3 dan kalau saya extendkan wave 1. Saya nak tengok selama ini pemahaman anda. Kekuatan US dollar. Okey. Gold cuma jatuh dua daripada tiga benda berlaku. Ini adalah XAU, US dollar. Sekali kita katakan dia jatuh. Okey. Dua daripada tiga benda berlaku. Yang pertama, US dollar kuat. Yang kedua, indices kuat. Yang ketiga, yen lemah. Okey. Ini dua daripada tiga keadaan berlaku. Apa yang sedang berlaku sekarang? Indeks tengah jatuh. Yen tengah naik. US dollar tengah sideways. Dan UJ pun tengah ke bawah. Tapi dalam erti kata lain, sideways ni ke atas. Yen ke atas. Sekarang ni macam mana pula gold ni boleh jatuh? Tak. Okey. Apa beza lukis 5, extend wave 3 dan kalau kita lukis 5, extend wave 1? Mana yang lebih trending? Satu, dua, tiga, empat, lima. 1, 2, 3, 3, 4 dan 5. Ini wave 1 extend. Ini wave 3 extend. Okey, mana lebih trending? Yes, extend wave 3. Extend wave 3. Okey, kalau kita extend wave 3, gold jatuh, US dollar kena naik kan? US dollar kena naik kan? UJ kena naik kan? UJ tak semestinya. Tapi yen. Okey. Jadi maksudnya, dalam keadaan semasa, gold sedang cerita benda lain tau. Gold sedang cerita, indeks ni, dia nak sampai satu support. Lepas tu dia nak naik. Kalau kita ikut gold sekarang. Yes, maksudnya sekarang ni, untuk gold is telling us US dollar tak lemah. US dollar sama ada sideways ataupun ke atas. Itu yang gold tengah cerita. Kan? Okey. Jadi kalau gold nak accelerate dalam wave 3 kat sini, dalam 3 yang ini, dalam 3 sini untuk saya katakan bahawa kenapa ini penting? Sama ada kalau ini adalah satu, ini satu, saya nak anda fikirkan ini dua, ini tiga, dan kita ada 4 dan 5. Kita extend wave 1, lepas tu 2, lepas tu ini. Kalau keadaan ini, kalau macam ni, dolar kuat tak? Ini wave 3. Kita extend wave 1. Kalau saya lukis macam ni. Kenapa saya lukis satu kat sini? Setiap ni ada makna dia tau. Setiap map ni, dia macam treasure hunt. Dia ada maknanya kenapa kita lukis macam tu. Saya nak anda tangkap benda ni. Kenapa kita extend wave 1, kenapa kita extend wave 3, kenapa kita extend wave 5? Apa cerita dia? Apa correlation dia? Geram pula aku ni.
Apa correlation dia? Kalau kita lukis macam ni, apa beza dua ni? Ini 1, ini 2, ini 3 dan seterusnya. Apa beza dua tu? Kalau kita lukis macam ni, dolar yang kuat, tapi disebabkan oleh UJ break, saya kena tukar dia macam mana? Ini penting bagi scalper tau. Siapa scalper ni, anda kena hafal benda ni. Bukan setakat tahu, anda kena hafal. Bila saya lukis macam ni, 2, 3, 4, 5, lepas tu ini 1, anda tahu sini akan buat correction yang besar. Jadi 2 ni kalau dia ada lower low, anda boleh short. Side effect basin, betul. Hari garang. Nama saya pun Galih, kejap Saya tulis Galih. Saya pun pakai nama Galih ni. Semua kita besok kita pakai nama Galih. Nama saya pun Galih, color merah juga. Saya pun pakai nama Galih hari ni. Boleh Galih? Galih dia mengaku newbie dia dengan Pian tadi. Saya pun heran. Nampak apa beza dia? Jadi kalau 1 macam ni dan 3 macam ni, dolar tak terlalu kuat. Faham tak? Ini dolar tak terlalu kuat. Kalau lukis macam ni. Deal. Besok kita pakai nama Galih semua. Semua chat dengan Galih. Buat sesi ulangan. Ni kali ni cerita. Hujung minggu kita cerita balik benda ni. Saya betul lah newbie Zul. Faham tak? Apa beza extension tu? Ni benda-benda asas yang kita duk ulang-ulang kan Okey. Motif dengan extension. Ni benda-benda asas. Okey, dan kaitan dia dengan market dynamic 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi kita tahu macam contoh kita ambil yang paling senang indeks. Kalau kita ada indeks yang dalam motif yang biasa, diagonal ke, dia tak ada 1618 Jadi ini sekarang ni indeks dinamik berlaku kat sini. Sini fixed dynamic, sini yen dynamic, sini yen dynamic. Masa ni kita akan ada dolar dynamic kan? Dolar dynamic. Itu tahu kan Aisyah? Faham tak weh? Sesuai dengan apa yang abang lukis kat UJW. Ya, sebab tu saya terpaksa lukis dia sebagai W, X dan Y. Saya setiap lekuk tu saya fikir benda ni. Bukannya main lukis je. A, B, C, W, X dan Y. A, B, C, tak. Setiap lekuk tu kepada apa yang kita jangkakan dia punya bentuk tu, ada makna dia kepada correlation. Bukan main lukis je. Okey. Jadi ini adalah keadaan biasa. Kalau kita extend wave 3, ini adalah indices dynamic yang extended. Maksudnya yen pair jadi apa waktu ni? Yen pair jadi apa? Yen pair pada waktu ni. Yen pair akan ada wave 3 kan? Waktu ni. Yen pair akan ada wave 3, dolar akan sideways. Kalau ini indices yang sedang buat wave 3 extension. Boleh? Nampak tu. Kalau indeks buat wave 1 yang extend, pada waktu ini anda akan dapati apa yang extend. Wave 1 apa yang berlaku? Fixed dynamic. Anda akan dapati sama ada positif ataupun negatif dolar akan extended. Negatif ataupun positif dolar akan extended masa sini. Kalau wave 5 sama. Positif ataupun negatif dolar akan extended. Faham? Ini correlation. Satu. Structure dah faham. Anda cuma nak masukkan dynamic saja kan? Cuma dynamic. Saya pada hujung minggu
Lepas tu kalau tak kita nak cover benda ni. Jadi hujung minggu ni tak ada soalan ini dynamic apa. Ini zigzag ke apa bang? Tak ada. Kita akan cerita terus benda ni hujung minggu ni. Janji. Boleh tak? Tak ada soalan ini 1618 ke. Itu sepatutnya anda dah baca dalam nota. Kita akan cerita direct macam mana anda nak jangka goal kat sini akan buat apa. Boleh? Faham? Goal kat sini akan buat 1-2 ataupun 1-2 kita extend wave 3. Dia kena mengena dengan yang ini. Janji dicapati. Dia kena mengena dengan kejap. Okey, sebabnya daripada movement goal dan ni anda boleh jangka sama ada ini akan buat yang ini ataupun dia cuma buat 3, 4 dan 5. Asas EW tu anda pergi baca nota. Semua tu dalam nota. Saya nak ulang-ulang orang, saya pun boring cerita benda tu. Kita cerita market dynamic berdasarkan structure ni. Apa yang anda nak lukis. Boleh boring nak cerita ini zigzag, ini flat. Itu kita cerita dekat sini. Boleh? Okey, kalau ini adalah diagonal, ini diagonal. Ini diagonal. 4 dia masuk 1. Nampak? So, sini akan buat motif. 3, 4, 5. Boleh. PM tepi. Ya. Jadi, kalau ini motif, structure dekat contohnya macam EU. Kita ambil lain sikit lah. AU kat sini akan jadi motif. Ini some sort of wave 3. Kalau dollar buat yang tu, then goal kat sini 1, 2, ini extend 3. Faham? Banyak conteng dah ni. Menarik? Janji tak cerita. Apa cerita Liverpool? Boleh? Itulah benda tu. Semua tu cerita dalam chat saya. Chat saya semua cerita benda ni. Semua satu. Even kepada correction. Jadi kalau bertukar satu, semua saya tukar. Satu ada tengok saya kan, duk tukar. Kalau satu tukar, saya tukar semua. Kalau dia sama, saya biar je. Tak ada orang buat macam ni. Tak ada. Seriously. Tak ada. Jadi sekarang ni, itulah market dynamic. Setiap tu ada cerita dia. Setiap lekuk ni kita determinekan apa dinamik dia. Jadi bila anda faham benda tu, anda sedang tu, ini correction, ini breakout, ini mana support aku nak tengok, mana resistance aku nak tengok. Betul. Asal Liverpool menang. Saya simple je. Faham? Okey, dah kita kat mana melalut tempat lain dah. Melalut ujung minggu. Minggu ni tak habis, baru hari Isnin. Okey, kat mana kita kat mana ni? JP25 tadi dah. UJ dah break. So kita ada correction yang lebih besar. So NJ tadi pullback dia anda boleh short dia. Dolar tengah dah habiskan wave 3. Ini nampak dah habis wave 3. Mana nak buang ni? Okey. Jadi dolar ni dah habis. Nampak? Conteng balik. Okey, dolar ni dah habis wave 3 dia. Dan kita sedang buat wave 4. Jadi UCAT pian. UCAT dia akan ni lah. Dia akan bounce lah. Dia akan turun lah. UCAT. Ni 3. Ni 4. Tapi ini nak naik ke atas. Faham? Pedih dah mata ni Pian. Sedih pula. Ni masih ke atas. Ni tak habis lagi. 3, 4 masih ke atas. Asalkan selagi dia tak break 2. Kalau dia break 2 ni,
dan kita akan tukar dia kepada benda lain. Ini jadi 1 besar, 2 besar. Kalau dia break yang besar. Sekarang ni tak ada apa-apa. Itu caranya anda menjangka market dynamic. 3 benda. Structure, momentum, masa. So, mana-mana yang buat benda pelik, kita jadikan dia sebagai leading kita. Dia buat lain kan. Kalau dia buat lain daripada yang lain, kita tengok, kita perhatikan level-level dia. Faham? Asalkan anda pegang yang asas. Semua yang asas ni anda semua dah tahu. Setiap dia ada maksudnya. Bila anda sedang menjangka dinamik apa, nak lukis 3 extend 1 dia extend. Setiap ni ada makna dia. Setiap yang ini ada makna dia. Okey, setiap movement, every single type of structure ni ada makna dia. Dalam dinamik tu ada makna dia. Dan apa lagi? WXY dan WXYXZ. Setiap semua yang saya lukis ni, setiap ni ada makna dia. Macam mana kita jangka dia. Itulah yang kita buat dalam market dynamic. ZN macam buat acceleration. Sepatutnya lah, memang patut dia buat acceleration. Sepatutnya. Ini memang dalam wave 3. Ini 3 dalam 3. Ini 1, 2. Ini 3 dalam 3. Tapi ni tak ada extension lagi, Fi. Yang penting 1618. Bila kita kata dia accelerate, dia break 1618 momentum. Ni tak ada apa-apa. Ini tak ada apa-apa. Ini structure naik lah. Kalau tak, ini structure naik. Itu saja. So, yang penting level 1618. Dan kita kata accelerate. Momentum. Accelerate. Sekarang tak ada apa-apa. Yang penting 1618, lepas tu ada tengok RSI tinggi. Jadi setiap structure ni, kita dah pergi dalam sikit, Aisyah. Kita dah pergi dalam sikit. Tapi ini caranya anda membaca market. Apa anda jangka? Ini okey. Anda nak tengok 1618 okey. 1618 dia berlaku dekat wave 1 ke, wave 3 ke, wave 5. Okey, lepas tu anda jangkakan dinamik dia. Dinamik simple, anda ambil kepada indeks, anda tengok indeks dekat mana. Lepas tu anda bacalah indeks kepada dolar dan kepada yen. Itu je. Daripada indeks sebab kenapa indeks benda yang paling trending kan. Boleh, dia ini je benda dia. Kesemua ni indeks. Daripada indeks anda baca yen. Dan daripada yen anda baca US dollar. Itu cara dia. Satu. Mana satu? Structure apa? Anda sedang jangka structure apa? Structure apa? Ya, memang nampak dia structure lain. Nasdaq, betul. Sebab Apple, cuba tengok ni Try tengok. Apple structure lain. Ini Apple. Mana Apple saya? Ini Apple. Okey, ini Apple. Okey, Apple structure lain. Ini adalah US, ini Dow Jones. Kita tengok Ini Dow Jones. Dow Jones kenaikan sekarang ni, kenaikan sekarang ni adalah Oktober. Ini Oktober, yang ini adalah 10, 20. Sedangkan untuk Apple
ini adalah wave 2 kat sini bulan 9 dan dia dah ada satu yang break, yang ini break structure. Sini tak jelas lagi. Sini tak jelas lagi whether ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ataupun sini 1, sini 2. The thing is, Apple ni dia akan buat satu retracement kecil. Sini akan buat satu retracement kecil. Faham tak? Apple ni, sini akan buat satu retracement kecil. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, flat. Lepas tu dia buat. Maksudnya dia buat 3 saja. Dia tak buat yang macam ni. Faham tak? Dia cuma buat ini saja. Bentuk ini saja. Yang kecil. Sebab itu kita lukiskan dekat sini, Nasdaq ni, untuk Nasdaq ni, kita cuma lukis wave 4 dia kecil saja. Faham tak? Lukis dia wave 4 saja. Bandingkan dengan wave 4 yang ini. Faham? Ini jauh. Itu sebab dia. Nampak? Jangkaan ini dan sini. Ini tak jauh. Ini akan habis bila-bila. Ini some sort of 3, satu lagi, lepas tu jatuh, lepas tu naik. Ini tak dapat nak trade sebab ini flat. Ini structure flat. Faham tak? Ini A, ini B, ini C. Kalau nak invest macam ni, Wimun. Kalau anda invest kepada dividen, kalau anda invest untuk dividen, tak kisah harga, anda tengok dividen. Tapi kalau maksudnya anda invest kepada dividen lah, tak kisah sebab harga tak menjejaskan dividen. Tapi kalau anda invest dan nak supaya aset tu naik harga nanti, not now, bukan masa sekarang untuk beli. Anda tunggu dia reset. Anda tunggu the whole move ini reset nanti. Waktu tu baru anda invest. Tapi kalau anda invest untuk dividen, anda tak kisah beli atas ni ke, bawah ni ke, atas sana ke, tak kisah. Saya sebut benda yang sama dengan pasal kripto. Ingat tak, Wimun? Apa jadi lepas tu? Ingat tak apa saya sebut pasal kripto dulu? Ingat tak? Apa jadi lepas kita bincangkan kripto? Bukan masa nak beli, tunggu dia jatuh. Ingat tak? We were talking about ni. Bila anda tengok semua orang duk cerita pasal kripto, jangan beli waktu tu. Jangan beli waktu tu. This is Bitcoin. Alah, dekat dah pula dia. Chat ni dah update ke tak ni? Updated crypto. Ni Bitcoin. Nah ambil. Saya tak kongsikan chat dia, anda ambil kat sini. Sebab ada orang ambil chat ni, dia pergi jual kat orang. Apalah. Chat ni pun nak jual. Sekejap. Chat ni pun jual. Heran aku. Kita ni. Kripto jatuh bila news kata naik. Apa? Tak ada cerita news. We were talking about, ingat tak saya sebut? Beli bawah nanti, belum sekarang. And in fact, kalau nak beli, you don't go, ada banyak lain lah. Nanti kita bincangkan. Bila masanya nanti, bila kawasan sini berlaku nanti sini, bila sini nanti kita akan cerita pasal kripto punya aset yang anda boleh beli. Bukan saya tu. Siapa tu? Galih.
Ingat tak Aisyah? Aisyah ke siapa? Kita bincang pasal benda ni waktu kat sini kan. Waktu market tengah kat sini Waktu market dekat sini. And kita menunggu dekat sini. Ni break 1618. Tak. Dia akan jatuh lagi. Dia akan jatuh lagi. So, we are looking at that now. Dan kita sedang membetulkan structure yang besar ini. Yang start daripada mula. Kita sedang membetulkan structure ini. Anda tengok chart ni. Anda tak dapat kata dia betulkan ini saja. Dia membetulkan kesemua. Mana dapat? Ni besar ni. Bukannya dia betul struktur ini. Ini kan satu, dua, tiga kan. Maksudnya macam ni. Oh, tak bang. Ini masih ke atas. Kalau dia bukan ke atas, ini satu. Ini dua. Ini naik ke atas tiga macam tu. Saya tak nampak struktur tu. Pelik rupa chart dia. Yang saya nampak macam yang kita lukis sekarang. Itu pun pelik. 3, 4, 5 kan. Nampak tak? Ini pun memaksa chart, ingat tak? Ini boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5, A, B dan C. Cumanya saya tak lukis macam tu. Terlalu... tak kisah. Sama je. Saya nak sebut apa Aisyah? Jangan beli sini. Orang bila anda nampak semua orang beli, anda jangan beli. Anda tunggu dia jatuh. Ini bukan 3, 4, 5. Ini chart lain yang kita dah update. Mana chart yang kita dah update? Saya pun tak ingat lah kat mana kita update dia. Ni Bitcoin. BTC US dollar. Adalah chart dia dalam ni lah. Tak. Ada kripto. Kripto ni adalah Bitcoin. Ini tak update juga rasanya. Tapi gambaran besar dia adalah. Ni yang kita lukis. Okey. Ni yang betul. Ini yang sesuai. A dan B. Jauh lagi. Tapi jangan beli dia. Nanti saya kongsikan. Jangan beli ni. Faham? Kita bercakap, saya kat sini masih ramai nak membeli. Saya duk kata jangan. Bukan tempat anda membeli. Kita akan reset benda ni. Kita tengah tunggu reset. Siapa tak PM saya tepi itu. Lepas tu saya bagi cat, dia pergi jual cat. Allah. Lain kali nak jual cat, saya tak kisah. Bagi tahu je. Tapi tolong blok saya kat Facebook sebab orang tahu lukisan tu dari saya. Dan saya tak ada against, saya membeli Bitcoin tau. Saya tak ada against orang kata forex lawan kripto lah apa. Tak ada. Okey, nah, pergi ambil cat ni. Pergi screenshot dia. Lukis lah. Ada lukis lah dalam ni. Ini 5 wave kenapa ada lebih tadi? Ini 5 wave. Ambil screenshot dia. Dah screenshot. Zigzag, betul. Okey, dah. Kalau dia naik terus daripada sini, ini jadi flat. A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Faham dah Bimon? Sebab itu kita tak dapat nak jangka. Saya tak akan jangka flat. Tapi boleh tak? Boleh. Tapi berdasarkan sekarang, saya tak nampak benda tu. I don't see that. Ni Wimon. Ini soalan Wimon. Ini boleh tak dia naik ke atas? Kalau dia naik ke atas, ini adalah flat. A, B, 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu naik. Ini B kat sini. Itu soalan Wimon. Yes, boleh. Tapi anda tak akan tahu flat sampailah dia naik ke atas. Boleh tak? Boleh. Baguslah kalau jadi macam tu. Saya pun ada Bitcoin. Okey. Mentang-mentang kita tadi tak start awal, kita dah curi masa Zatul banyak. Kucing dia dah lapar nak tunggu makan. Jadi kita sudahkan. Jadi ini saya save. Malam sikit saya update market outlook ni. Okey. Minyak kita dah trigger. Minyak apa jadi minyak? Mana minyak? Minyak
minyak ni dah trigger, so 50% daripada ini bukan daripada B kepada C daripada ini anda akan letak BE ataupun keluar separuh, letakkan stop loss kat bawah swing ni. Ramai doa flat kan. Kita panggil kumpulan ni lah, kita berzikir ramai-ramai. Ya. Okey, jadi itu saja untuk malam ini. InsyaAllah kita bersama lagi pada esok. Tak ada. Rabu, esok cuti. Esok cuti, jangan kacau saya, jangan kacau Zatul. Raya, tengok muka lembu semua, tengok handsome tak handsome, lepak. Market, kalau ada apa-apa, saya update chat macam biasa. Saya update macam biasa. Siapa nama, bukan siapa nama, apa nama. Siapa tu orang kali. Oyen dengan Maru. Oyen dengan Maru, nama kucing ni. Tanya Zatul. Okey, itu sahaja. InsyaAllah bersama lagi pada hari Rabu. Chat saya update macam biasa. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, buka sikit, nampak sikit yang tu tadi, structure tadi. Anda boleh baca market dengan memahami structure dan menjangka structure. Ingat tu, esok cuti. Selamat Hari Raya semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.